Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk, isu dan trend pengurusan kurikulum dalam bilik darjah. Perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Atira Syahidah, Anis Sakri dan saya Nur Nadira. Seterusnya pengenalan, sistem pendidikan sangat penting dalam pembangunan negara. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang memerlukan usaha untuk membangunkan generasi alaf baru. Oleh itu, sistem pendidikan negara memerlukan usaha yang strategik untuk meningkatkan keupayaan dan kemampuan ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang untuk menangani cabaran-cabaran abad yang ke-21. Seterusnya, kurikulum tematik. Pertamanya. Kurikulum tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran kreatif dengan menggunakan suatu tema ataupun topik utama. Pembelajaran secara membuat dan mengalami sendiri sesuatu aktiviti, learning by doing, dan sering juga digunakan dalam pelajaran bahasa, pendidikan seni, sejarah dan pendidikan moral. Antara ciri-ciri pembelajaran tematik, pertama, aktif dan berpusat pada murid, kedua, memberikan pengalaman langsung, ketiga, berbagai mata pelajaran, keempat, bersifat fleksibel, kelima, hasil pembelajaran sesuai minat dan keperluan murid, dan akhir sekali, prinsip belajar sambil bermain. Seterusnya, strategi pembelajaran tematik. Pertamanya, guru memberikan satu tema dan dipecahkan kepada beberapa subtopik dan kemudiannya dibincangkan oleh murid yang mempunyai pelbagai kebolehan iaitu kumpulan yang cerdas, kumpulan sederhana dan juga kumpulan yang lemah. Dan keduanya, tema yang sama tetapi topik yang berbeza diberikan dalam kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Seterusnya, pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. 5 standard asas pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi apabila berlaku interaksi antara guru-guru, murid-murid dan murid bahan secara lisan dan bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan. Yang kedua, kolaboratif. Berlaku apabila kerjasama dan muafakat antara guru-guru dan murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. Yang ketiga, pemikiran kritis. Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan dengan wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Yang keempat, kreativiti. Berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. Yang kelima, nilai murni dan etika. Penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri rasional mengikut acuan Malaysia. Seterusnya, impak pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, memiliki kemahiran untuk kehidupan masa hadapan. Yang kedua, persediaan untuk ke alam kerjaya. Dan yang ketiga, persediaan menghadapi pentaksiran dan peperiksaan. Seterusnya, kurikulum kontekstual. Kurikulum kontekstual merupakan kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan yang menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Teori pembelajaran secara kontekstual. Apabila pengetahuan sedia ada lebih banyak daripada pengetahuan yang baru. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada kurikulum kemahiran berfikir. Saya Atira Syahidah binti Azmi, nombor matrik L2021-2012-068. Pembentang yang ketiga akan membentangkan bahagian kurikulum kemahiran berfikir. Kurikulum kemahiran berfikir. Okey, jenis kemahiran berfikir nombor 1 ialah kemahiran berfikir kritis.
iaitu kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Okey. Kedua, kemahiran berfikir kreatif, iaitu kemampuan pelajar untuk menghasilkan sesuatu atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman. Dan yang ketiga, kemahiran menakul, iaitu pelajar kena membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Dan keempat, strategi berfikir, iaitu cara berfikir yang berstruktur dan berfokus dengan menggunakan alat berfikir dan teknik penyoalan yang berkesan. Okey, kemahiran berfikir adalah elemen yang mesti diterapkan dalam pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC agar murid yang belajar itu dapat membina tahap pemikiran yang baik. Okey. Kemahiran berfikir yang ditekankan adalah berdasarkan hierarki taksonomi Bloom oleh Laurie Anderson, iaitu kemahiran berfikir aras rendah, iaitu kemahiran memahami dan mengingat. Yang kedua, kemahiran berfikir aras sederhana, iaitu menganalisis dan mengaplikasi. Dan yang ketiga, kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kemahiran mencipta dan menilai. Nombor 1 iaitu aras mengingat. Mengingat kembali atau mengenal pasti maklumat yang spesifik. Aras memahami, menterjemahkan bahan atau idea daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Mentafsirkan bahan ataupun idea. Yang ketiga, kemahiran mengaplikasi, menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi yang berbeza untuk melaksanakan sesuatu perkara. Dan yang keempat, kemahiran menganalisis, mencerahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Dan aras 5, aras menilai, membuat pertimbangan dan keputusan dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi. Dan nombor 6, terakhir sekali, aras mencipta, iaitu menghasilkan idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Okey, kurikulum pelajar berkeperluan khas, iaitu kegiatan kurikulum merangkumi 3 bidang utama, iaitu kelab, persatuan, badan beruniform dan sukan permainan. Okey, modul kurikulum murid berkeperluan khas ataupun dikenali juga sebagai MBK dihasilkan sebagai panduan dan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan kurikulum bagi MBK terdiri daripada kalangan murid kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran dan kombinasi beberapa ketidakupayaan. Ini adalah contoh kategori murid berkeperluan khas. Dia ikut 3 kategori sekolah, iaitu yang pertama sekolah pendidikan khas SPK, yang kedua program pendidikan khas integrasi PPKI, dan yang ketiga program pendidikan inklusif PPI. Okey, ini adalah contoh sokongan warga sekolah dan sokongan pelbagai pihak murid berkeperluan khas dengan murid aris perdana. Dan ni terbahagi juga kepada dua, iaitu kurikulum inklusif penuh ataupun kurikulum inklusif separa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.